Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini, insya-Allah. Semoga para pelajar terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita ini. InsyaAllah, saya meminta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku teks kafah, pelajaran fiqh salah. Fiqh salah pada muka surat 41. Di bawah tajuk yang ke-10 iaitu tanda-tanda orang yang khusyuk. Sebelum ni kita telah bincangkan tentang apa itu khusyuk dan bagaimana kita nak mendatangkan atau mendapatkan khusyuk kita. Maknanya khusyuk ni memberi perhatian yang sepenuhnya dalam solat kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang orang-orang yang tanda-tandanya khusyuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, boleh ikut saya baca sama-sama. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah berfirman, maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Sekali lagi kita baca, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara ciri-ciri orang yang beriman yang akan mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat ialah mereka yang sembahyangnya khusyuk. Itu pertama. Banyak lagi ciri-ciri dalam ayat ni. Ciri-ciri orang yang beriman itu, di antaranya yang pertama Allah Ta'ala sebut orang yang berjaya, orang yang beriman yang berjaya ialah mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Baik, apakah tanda-tanda orang yang khusyuk dalam sembahyangnya? Pertama, anggota badan tidak bergerak-gerak. Bukan maksudnya mati kaku gitu ya. Memang itulah sebaik-baiknya sembahyang kita dalam keadaan kita tidak banyak melakukan pergerakan selain daripada perbuatan sembahyang. Itu yang sebaik-baiknya. Jangan kita tergaru-garu, tertoleh-toleh, terangguk-angguk, terhenjut-henjut tengah sembahyang. Tak. Mana mendiamkan diri tanpa bergerak itu lebih baik. Itu di antara tanda orang yang khusyuk dalam sembahyang. Kemudian kepala tidak menoleh ke tempat lain. Tanda orang yang khusyuk itu, kepala ataupun pandangan matanya tertumpu kepada tempat sujud. Tidak menoleh ke tempat lain. Mata memandang ke tempat sujud. Yang ketiganya dan yang keempatnya, solat dengan tenang dan sederhana pergerakannya. Artinya tidak gopoh-gapah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam melaksanakan pergerakan-pergerakan dalam solat. Itulah di antara tanda-tanda orang yang khusyuk dalam solat. Baik, kita terus kepada muka surat 42, iaitu tanda-tanda orang yang tidak khusyuk dalam solat. Yang pertama, kepala menoleh ke arah lain. Pandangan dia tertumpu ke arah lain, bukan pada tempat sujud. Itu tanda dia tidak khusyuk. Baik, yang keduanya, mata memandang ke tempat lain. Tengah sembahyang, mata pandangan dia tertumpu kepada tempat lain, bukan pada tempat sujud. Itu tanda orang yang tidak khusyuk. Baik, tanda yang keempatnya bergerak. Bergerak ketika solat. Bergerak ketika solat, bergoyang-goyang badan, menggaru tangan ke kiri ke kanan, menoleh. Itu semua tanda orang yang tidak khusyuk, tidak memberi tumpuan sungguh dalam solatnya. Baik. Yang keempatnya iaitu solat dengan tergopoh-gapah. Dalam keadaan kelang kabut sembahyangnya. Nak cepat siap. Itu tanda orang yang tidak khusyuk dalam sembahyang. Baik, yang kelimanya, membetulkan sesuatu semasa solat. Kalau pakai kepiah, dia betul-betulkan kepiahnya. Pakai serban, betul-betulkan serbannya. Betul pakai kain, betul-betulkan kain. Jangan takut terlondeh ke apa ke. Maknanya dia ada kerja lain.
ada perbuatan lain selain daripada semayang. Selain daripada perbuatan sembahyang. Itu tanda orang yang tidak khusyuk dalam solat. Sebab itu, Nabi menyebut, dalam masalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita mesti ada sifat ihsan. Dia kata, ihsan. Apa maksud ihsan itu? Iaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu seolah-olah dia kata. Nabi kata seolah-olah kita ni sedang melihat Allah. Kita memang tak mampu melihat Allah. Allah Ta'ala ni bukan benda macam kita boleh lihat ada rupa bentuk dah. Allah Ta'ala bukan jenis manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Yang pentingnya kita merasai. Dia sebut itu Nabi kata kalau kamu tidak mampu untuk melihat Allah, kamu mestilah merasai bahawa Allah sedang melihat kamu. Yang pentingnya kita melakukan ibadah kita itu, kita rasa, kita sedang merasai bahawa Allah sedang memerhati kita. Bila Allah sedang memerhati kita, artinya kita tentulah buat segala perbuatan sembahyang, kelakuan sembahyang itu dengan yang terbaik. Seperti seorang pekerja di hadapan bos dia, di hadapan ketuanya. Tentu dia melakukan kerja-kerja yang disuruh oleh bos dia, oleh ketuanya, dengan kerja tersebut dibuat dengan terbaik. Dia tidak mengelak, tidak ponting, tidak malas kerana di hadapan bosnya. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perumpamaan kita sesama manusia, apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita merasai Allah sedang memerhati gerak laku kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah kita akan melakukan yang terbaik. Kerana Allah Ta'ala akan menilai amal kita ini dengan yang sesuatu yang terbaik. Kita pun tak tahu mana amal kita yang terbaik. Kalau apa yang kita buat itulah amal yang terbaik, mungkin dengan amal yang tersebutlah. Mungkin dengan sembahyang yang terbaik itulah yang kita tunjukkan pada Allah Ta'ala. Itulah amal yang memungkinkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itulah di antara tanda-tanda orang yang khusyuk dan tanda-tanda orang yang tidak khusyuk dalam solat. Baik, untuk hari ini saya meminta untuk para pelajar melaksanakan aktiviti pada muka surat 43 dan muka surat 44, dan ada juga aktiviti sampai muka surat 45, aktiviti yang 3. Kali ini ada 3 aktiviti. Banyak sikit lah buat. Banyak sikit aktiviti pada muka surat 43, 44 dan 45 untuk kamu buat sebagai tugasan kamu dalam memahami apa itu tanda orang yang khusyuk dalam solat dan orang yang tidak khusyuk dalam solat. Sekadar itu pelajaran kamu pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.